Tapi hadis Muslim mengatakan ada 10 tanda besar. Pertamanya, dukhan. Datang penceramah hari ini mengatakan, tuan-tuan, dukhan akan berlaku bila? Dukhan akan berlaku pada tanggal 15 Ramadan. Pada tanggal 15 Ramadan. Yang mana pada tanggal 15 Ramadan itu jatuh pada hari Jumaat. Penceramah itu pun kata, tolong cek Ramadan mana? Yang mana 15 Ramadan itu jatuh hari Jumaat. Hadis-hadis yang saya pilih untuk petang ini. Ada lagi tapi berulang-ulang. Saya ambil sampel-sampel ini dengan harapan tuan-tuan dan puan-puan petang ini kita jelas tentang keyakinan kita Nabi Isa AS diangkat Allah di era baginda dahulu. Di akhir zaman baginda akan turun. Turun di Menara Putih. Di timur kota Damaskus ada perkaitan dengan Masjid Umawi di kota Damaskus. Dan baginda akan turun dengan misi khusus, iaitu pertama, patahkan salib, bunuh khinzir, batalkan jizyah, dan ketika itulah orang ahli kitab, khususnya Kristian, semua akan masuk Islam. Dan baginda akan bersemayang di belakang Imam Mahdi, mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Dan baginda akan melaksanakan umrah dan haji. Dan kemudian baginda akan wafat. Tapi sebelum baginda wafat, baginda akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal di kota Lod. Itu kisah yang kita faham tadi. Dan Dajjal itu adalah manusia. Seperti seorang Arab yang bernama Abdul Uzza Ibnu Qattan. Ataupun singkatannya Ibnu Qattan. Dajjal ni manusia yang rambutnya keriting. Sebelah matanya buta. Dan dia anak muda. Dan dia manusia. Dan dia akan dibunuh. Itu benda kedua yang kita faham dari hadis-hadis tadi. Dan yang ketiganya akan berlaku satu perang besar antara umat Islam dan Rom. Rom bermaksud bangsa Eropah. Mat Saleh. Perang besar yang melibatkan umat Islam dan Rom. Dalam hadis lain dikatakan tentera Eropah itu menghampiri 1 juta dan akan bertemu di Syria. Berkaitan dengan pekan A'maq dan Dabik yang sekarang berada di bumi Syria. Perangnya dahsyat, akhirnya umat Islam akan mengalahkan orang Eropah di Syria. Dan selepas itu mereka akan membebaskan kota Konstantinopel di Turki. Kemudian mereka akan berhimpun di Syam, lebih khusus Syria. Ketika itulah Dajjal datang. Ketika Dajjal datang, Nabi Isa pun turun. Ketika umat Islam sedang hendak bersolat, Nabi Isa jadi makmum, diimamkan oleh Imam Mahdi ketika bersolat itu. Sebelum akhirnya membunuh Dajjal di kota Lod. Itu kronologinya tentang akhir zaman. Tiba-tiba baru-baru ini saya mendengar ceramah tentang akhir zaman juga. Oleh sebab dia berkaitan juga akhir zaman. Dia berkaitan juga akhir zaman walaupun tak berkaitan sangat dengan Nabi Isa sebagainya, tapi berkaitan juga dengan akhir zaman. Dan kita bercakap tentang akhir zaman, apatah lagi tentang tanda-tanda besar, maka ceramah ini saya nak sebut. Bukan mengembirakan saya nak sentuh ceramah orang lain, tapi disebabkan fakta, disebabkan nas dan dalil kena sebut. Ceramah itu jelas mengatakan dukhan, tanda besar nama dukhan. Dukhan ni asap menebal yang menyerang dunia. Asap menebal menyerang dunia, salah satu tanda besar mengikut hadis Muslim. Dalam hadis Muslim itu, Nabi SAW menyebutkan itu nombor 1. Walaupun ulama bila gabung semua hadis, disebutkan bahawa mana yang keluar dulu tak pasti. Tapi dalam hadis Muslim ini disebut yang akan datang dulu, dukhan. Dan ramai juga ulama mengatakan itu dulu sebelum Dajjal. Ada yang berkata demikian. Ramai juga yang berkata akan datang
asap menebal menyerang dunia dulu, kemudian baru Dajjal. Bila asap menebal menyerang dunia itu berlaku, mungkin ketika itu elektrik semua terputus, sistem-sistem canggih, teknologi canggih semua tidak berfungsi disebabkan asap tebal menyerang dunia. Bagaimana asap tebal itu wujud? Tak mustahil disebabkan meteor turun ke bumi. Apatah lagi sekarang saintis amat bimbang sebab mereka berkata bila-bila masa saja meteor boleh berlanggaran dengan bumi. Pernah satu ketika abad 19, abad ke-19, gunung berapi di Indonesia, Tambora, gunung berapi Indonesia meledak sehingga seluruh dunia bergelap masa itu. Abad 19, tak lama sangat. Pernah berlaku. Itu gunung berapi. Adakah akan berulang seperti itu? Gunung berapi di Endon, dekat dengan kita. Seluruh dunia bergelap, termasuk Amerika. Tapi yang meledak di Indonesia, itu ada rekod. Adakah seperti itu akan berulang? Pertanyaan saja, belum pasti. Ada yang mengatakan mungkin meteor langgar bumi. Sebagaimana melanggar bumi yang menyebabkan dinosaur pupus dahulu. Dan ketika itu asap menebal, menyerang dunia sehingga dinosaur pernafasannya terganggu, semua mati dan pupus. Adakah akan berulang? Allahu a'lam. Tak mustahil dia berulang. Tapi dukhon, asap tebal. Bukan asap Endon baru ni serang Malaysia. Ada setengah kata, ya Allah, dukhon dah datang. Ya Allah. Allah. Itu asap Endon serang Malaysia dengan Singapura. Amerika tak ada apa-apa. Ni dukhon ni dia tanda besar asap menebal. Mungkin ketika itu terputus. Artinya teknologi, Allahu a'lam. Kemudian baru berlaku peperangan yang menggunakan pedang, Allahu a'lam. Dajjal keluar selepas itu. Tapi hadis Muslim mengatakan ada 10 tanda besar. Pertamanya dukhon. Datang penceramah hari ini mengatakan, tuan-tuan, dukhon akan berlaku bila? Dukhon akan berlaku pada tanggal 15 Ramadan. Pada tanggal 15 Ramadan. Yang mana pada tanggal 15 Ramadan itu jatuh pada hari Jumaat. Penceramah itu pun kata, tolong cek Ramadan mana? Yang mana 15 Ramadan itu jatuh hari Jumaat. Penceramah suruh cek. Allah, pakcik-makcik pakai duk semok lah. Duk seriau. Pakai seriau. Semok-semok tahun depan. Tahun depan. 1441. Tahun depan. Tahun depan. Kita bakal berpuasa ujung April. Jadi Mei. Tak lama dah. Tak lama dah. Nak makan Maggi kan? Tak lama dah ni. Rupanya tahun depan 15 Ramadan jatuh hari Jumaat. Dia ustaz pun berceramah. Ustaz kata jaga-jaga. Tanda besar dukhon nak turun dah. Saya pun bimbang. Dia ke? Tak pernah saya cerita bab ni tahun depan. Kalau betul seronok juga nak gempang semua kan. Model ceramah sedap Rupanya hadis tentang 15 Ramadan tu ada. Riwayat Nu'aim bin Hammad dalam kitab nama Al-Fitan. Dalam sebuah kitab nama Al-Fitan, riwayat Nu'aim bin Hammad menyebutkan pada tanggal 15 Ramadan yang jatuh pada hari Jumaat akan terdengar suara kuat dari langit. Suara apa tak tahu. Akan terdengar suara kuat dari langit. Yang ustaz ni kata Tuhan. Mungkin meteor turun ke yang menyebabkan dukhon. Ditafsirkan demikian. Akan terdengar suara kuat di langit. Dan selepas kamu sembahyang subuh, pastikan semua kamu jangan keluar dari rumah. Hadis itu begitu. Disebutkan sebagai hadis. Hari itu akan terdengar suara kuat di langit. Dan selepas sembahyang subuh, semua berkurung di rumah. Jangan keluar rumah. Dan lubang-lubang dalam rumah kena tutup.
Tutup tingkap, tutup pintu. Pintu bawah ada lubang kan? Tutup. Ni bumbung ada lubang, tutup. Kat tingkap. Pergi repair siap-siap. Tutup. Tutup, jangan bagi ada ruang terbuka. Hadis tu kata macam tu. Jangan bagi ada ruang terbuka sebab Dukhan asap menebal. Mungkin meteor dah turun, suara kuat berlaku. Ustaz ni tafsir begitu. Dukhan berlaku pada tanggal tu. Lepas tu, hendaklah kamu selimut dirimu. Ambil selimut. Tutup. Tutup muka kalau boleh. Tutup habis semua. Tutup. Dan lubang telinga pun tutup. Tu dia. Nabi kata lubang telinga pun kena tutup. Nabi kata lubang telinga kena tutup. Dan bila terdengar suara kuat itu, bangun dan sujud pada Allah dengan zikir-zikir tertentu. Itu lebih kurang hadis. Yang ada ustaz buat ceramah hari ini, itulah tahun depan, ketika itu turun dukhan, tanda besar. Saya semak hadis tu. Hadis tu hadis palsu. Imam Az-Zahabi, ulama pengkaji hadis yang hebat. Imam Az-Zahabi berkata, Nu'aim Hammad ini, hadis dia tak boleh pakai. Dan kitab dia, Al-Fitan, dipenuhi banyak keanehan dan kemungkaran. Ini ulama besar. Dia kritik. Orang yang cakap tentang hadis, dia boleh dikritik. Dia boleh dikritik. Nu'aim bin Hammad ini, kenyataan dia tak boleh pakai. Kitab dia karang nama Al-Fitan, dalamnya banyak keanehan, benda pelik yang tak bersandarkan dalil dan kemungkaran-kemungkaran sebab tidak bersandarkan dalil. Jadi kitab yang setengah ustaz dok rujuk nama Al-Fitan tu, memang kitab tak boleh pakai. Nu'aim Hammad bukan perawi yang diterima. Imam Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala berkata, riwayat ini sah, palsu. Dalam kitab beliau Maudhu'at. Dan ramai ulama hadis yang lain berkata lebih kurang sama dengan apa yang saya sebutkan tadi. Maka riwayat tentang 15 hari bulan jatuh pada hari Jumaat, suara yang kuat akan berlaku, dukhan semua akan berlaku, dia bersandarkan hadis yang palsu. Bukan bermaksud kita relax, tak juga. Tapi kalau nak bercakap tentang dalil, biarlah dalil itu betul. Kita sedang cakap tentang dalil itu tak betul. Tapi Ramadan tahun depan, tetaplah kita pulung beribadah. Tetaplah kita dekatkan diri kepada Allah. Tak ada isu. Tetaplah kita terus mendekatkan diri pada Allah. Menyembah Allah, bersolat, bina akhlak. Terus. Tapi nak kait dengan hadis ini, itu tak betul. Jadi kalau sesiapa yang di forward hadis itu, delete. Ataupun jawab dulu, ini hadis palsu. Jawab dulu, ini hadis palsu. Dan saya suka Sahibul Samahah, Mufti Wilayah. Saya semak antara ulama di Malaysia yang menjawab dengan tuntas. Benda itu, Mufti Wilayah. Dengan dalil yang tuntas. Dengan berani, dia kata, ini palsu. Jangan langsung kita berpegang dengannya, jangan langsung kita sebarkan hadis ni, dia palsu. Tak boleh pakai. Yang agak tuntas bab ini bagus. Sahibul Samahah, Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi kita kata hadis palsu, jangan edarkan lagi, jangan sebarkan lagi. Kemudian untuk kita delete daripada handphone kita sebab dia palsu. Justru saya mengulangi apa yang sering saya sebutkan, Islam tertegak dengan nas dan dalil. Islam tertegak dengan nas dan dalil. Walaupun nas dalil itu termasuk dalam kitab, tapi nama ada kitab Al-Fitan, tapi kitab tu penuh keanehan dan kemungkaran, kata Imam Az-Zahabi. Walaupun dalam kitab tu ditolak dan hadisnya ditolak. Tak cukup sekadar kita kata ada dalam kitab, tapi kita nak tahu juga status kitab tu macam mana. Riwayat hadis dalamnya, ulama yang sebenar-benarnya ulama hadis kata apa? Kita nak menilai. Tak cukup orang kata dalam kitab, tak cukup. Clear? Jelas? Alhamdulillah.